أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kembali kita bertemu pada petang ini, petang Ahad, ya, untuk kita kembali menyambung dan mengambil faedah daripada kitab yang diterjemahkan daripada kitab Arabnya, iaitu Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, yang bermaksud iaitu manhaj, iaitu firqah, iaitu golongan yang selamat, yang merupakan hasil karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala, seorang ulama yang berasal daripada Syria. Sebuah kitab yang membahaskan hal yang terkait tentang pokok agama secara ringkas, yang dibahagikan kepada sejumlah 46 bahagian dengan tajuk-tajuk yang tertentu. InsyaAllah pada pertemuan petang ini kita akan memasuki bahagian yang ke-20, di mana sebelum ini kita berhenti pada awal mukadimah kitab ini, tajuk ini, muka surat 100, iaitu tentang fenomena syirik, min mazahirish syirki, ya, tentang fenomena atau berlakunya penyebaran tentang kesyirikan di atas muka bumi ini. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa kesyirikan adalah musuh utama dan selama-lamanya terhadap tauhid, dan Allah Ta'ala sesekali tak akan mengizinkan perkara ini berlaku di atas muka bumi ini. Maka dengan itu Allah utuskan Rasul yang pertama, iaitu Nabi Nuh AS, dan diakhiri dengan Nabi SAW. Namun tugas itu tidak terputus berjalan, disambung oleh para ulama sebagai warasatul anbiya, ya, para duat sampai ke hari ini. Dan termasuk di antaranya adalah, ya, pengarang kitab, iaitu Syekh rahimahullah, yang kita sedang ambil faedah daripadanya. Baik, kita akan mula memasuki penjelasan Syekh rahimahullah terhadap perkara-perkara yang terkait tentang syirik, contoh-contoh yang berlaku di lapangan. Di mana yang pertama adalah du'a'u ghairillah, iaitu berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana kita tahu bahawa doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Ia adalah bentuk permohonan, ya, kepada yang diagungkan. Ya, tentunya wajib semuanya itu ditujukan hanya pada Allah, tak boleh dipalingkan selain daripada Allah. Sebab itulah barangkali di antara hikmahnya kita umat Islam diwajibkan sehari semalam, iaitu sekurang-kurangnya mengulangi 17 kali ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami tunduk, kami taat dalam mengerjakan seluruh perintah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, memohon bantuan. Begitu juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam salah satu hadisnya, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pada Allah.
Apabila kamu minta tolong ya dengan Allah, tidak selainnya. Inilah dia akidah tauhid. Namun kenyataannya berlaku ya penyimpangan, ya penyelewengan dari ya jurusan yang satu ini. Ya, itulah di antara hikmah mengingatkan kita tentang ikrar kita dalam sisi ini menerusi ayat yang kelima daripada suratul Fatihah. Barang siapa yang memahaminya, pasti dia akan selamat. Dia akan berjalan di atas ya ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik. Kata Syekh rahimahullah, hal ini tampak jelas dalam nyanyian-nyanyian dan senandung mereka yang sering diperdengarkan pada peringatan Maulid ataupun pada peringatan-peringatan bersejarah lainnya. Ini banyak berlaku pada kelompok ini. Ya, ketika mereka melontarkan nyanyi-nyanyian, ya senandung, ya puisi, syair, qasidah dan pelbagai lagi. Dan hendak diingat perkara ini tidak salah dari sisi syariat. Ya, melantunkan ucapan-ucapan dalam bentuk peribahasakah dia, pantunkah dia seperti orang-orang Melayu, ataupun disebut ya nyanyian, lirik nyanyian dengan irama tertentu. Ya, selama mana kandungannya, kontennya itu tidak bercanggah dengan syariat, maka itu adalah diizinkan. Ya, kerana apa? Nabi SAW sendiri memiliki penyair-penyair yang diberikan keizinan untuk mengubah dan mengubah, yaitu lirik-lirik syair yang dibacakan seperti di peperangan, ya, di dalam menghadapi musuh-musuh, lalu dirungkai, ya, diungkapkan kata-kata yang ya, indah dan juga kata-kata yang mengandungi peringatan dan pelbagai lagi. Ya, Nabi SAW sebagaimana yang kita ketahui memiliki beberapa orang penyair handalan yang terkenal. Semisal Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kisahnya sangat terkenal dalam peristiwa tidak ikutnya beliau radhiyallahu anhu dalam peperangan Tabuk. Sehingga Allah turunkan surah yang berkaitan dengan urusan itu, sehingga Allah sendirilah yang kemudiannya menerima taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang lagi sahabatnya. Kisah terkenal dalam surah At-Taubah. Kemudian ya penyair Nabi SAW yang seterusnya adalah yaitu Abdullah bin Rawahah ya radhiyallahu anhu. Yang kita ingat dia itu syahid pada peperangan apa peperangan Mu'tah kalau tak silap. Iaitu 3 orang sahabat Nabi SAW yang memegang panji melawan tentera Rom. Yang dimulai dengan Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawahah, yang ketiga tak ingat kemudian akhirnya bendera itu dipegang oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. 3 yang ke depan itu syahid. Kemudian yang ketiganya penyair Nabi SAW adalah yaitu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang sangat terkenal itu. Penyair Nabi SAW yang paling handal daripada yang 3 ini. Dia paling terkedepan. Ya, paling kemas syairnya, paling mengena, paling istimewa. Ya, dan Hasan bin Thabit ini juga terkenal ya di dalam Al-Quranul Karim. Kisahnya yaitu dia tergelincir, ikut terlibat dalam penyebaran khabar cerita palsu, hadisul ifk, tentang fitnah yang dilontarkan oleh pemuka kaum munafik iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, menuduh isteri Nabi SAW iaitu Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan keji dengan salah seorang sahabat Nabi SAW, iaitu dalam perjalanan pulang daripada peperangan Bani Mustaliq yang berlaku pada tahun 5 Hijrah ataupun dikenali sebagai perang Muraisi. Dan kita semua tahu kisah itu. Ya, kemudian Allah turunkan ayat-ayat ya khusus di dalam surah An-Nur, surah yang ke-64. Di awal lagi di mana Allah menjelaskan tentang hukum orang yang menuduh berzina tanpa mendatangkan 4 saksi, apa hukumnya, disebat 80 kali. Kemudian next Allah jelaskan iaitu orang yang berzina, ya, yang berzina belum pernah berkahwin, disebat ya 100 kali dan dibuang daerah. Kemudian dalam hadis didatangkan orang yang berzina pernah berkahwin maka direjam sampai mati bila telah cukup syarat-syarat, ya, diputuskan di dalam mahkamah. Kemudian next selepas itu surah An-Nur menjelaskan tentang hukum seorang suami yang menuduh isterinya berzina tanpa dapat mendatangkan 4 saksi. Memanglah balik-balik rumah tengok suami ada lelaki lain di atas, ya, dalam bilik bersama dengan isterinya. Mana nak datang saksi? Ya, sulit. Lalu bagaimana kaedahnya atau seorang suami tidak mengakui
Isterinya yang hamil itu anaknya. Anak yang dihamili oleh isterinya itu bukan anaknya. Maka surah An-Nur menjelaskan, iaitu tentang hukum li'an, melaknat. 4 kali sumpah, ya, mengakui tuduhannya. Kemudian yang kelima, iaitu bersedia untuk menerima laknat daripada Allah. Begitu juga wanita, dia menafikan, maka begitu juga. Kemudian barulah dipaparkan tentang kisah fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Itulah, ya, jadi renungi surah itu, banyak faedah. Baik, kembali. Nak cerita bab tentang penyairan Nabi SAW sampai ke situ. Sebab ada kena mengena dengan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, dia terjatuh, tergelincir. Akhirnya dia dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir itu adalah dihukum dengan sebatan. Baik, cukup tak tu? Penulis pernah mendengar, kata Syekh rahimahullah, mereka menyanyikan kasidah. Ni kasidah ni, Syekh rahimahullah sendiri dengar. Ya Imam Rusuli, ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamadi, wa fi dunyaya wa akhirati, ya Rasulullah khudh biyadi, ma yubdiluni asra yusra, illa ka ya tajal khadra. Ya, wahai imam para rasul, wahai sandaranku. Betul dah ucapan tu. Imam para rasul Nabi SAW. Wahai sandaranku. Ya, daripada Nabi SAW kita menyandarkan agama ini, betul kan? Quran, hadis jadi rujukan daripada Nabi SAW. Engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung. Ini yang payah ni. Bergantung pada Nabi SAW. Ya, di dunia dan akhiratku. Ya. Wahai Rasulullah, bimbinglah diriku. Ya, bagaimana Nabi SAW nak bimbing kita kalau Nabi SAW dah wafat? Yang boleh membimbing kita adalah warisan ilmu Nabi SAW itu. Maknanya di sini ada syubhat, ada kesamaran. Ya, ada maksud yang tidak jelas. Patut dikata, wahai Rasulullah, engkau adalah teladan kami. Wahai Rasulullah, engkau adalah panutan kami. Di dalam apa? Urusan agama. Ya, tidak ada yang menggantikanku dari kesulitan kepada kemudahan kecuali engkau. Ini yang bermasalah. Ya, wahai mahkota keagungan. Ya, bagaimana Nabi SAW nak mengangkat kesulitan kita? Kita ditimpa musibah dan berbagai. Adakah Nabi SAW boleh mengangkat kesulitan kita? Sedangkan Nabi SAW sudah wafat? Tak boleh. Karena kita mengetahui bahawa orang mati tidak memiliki apa-apa urusan lagi dengan orang hidup. Yang boleh diminta iaitu kepada orang hidup. Itu pun jika berada dalam ruang lingkup kemampuan dia. Jika tidak, maka sama ada permohonan untuk mendapat perlindungan itu sia-sia ataupun menyebabkan dia boleh tergelincir akidahnya. Ya, sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ini, minta pada makhluk dibolehkan, diizinkan dalam syariat dengan 4 syarat. 1, dia hidup, masih hidup. Yang kedua, dia berkemampuan. Yang ketiga, dia hadir. Dan yang keempat, tidak melanggar aturan syariat. Maka itu dibenarkan dalam syariat. Bila keluar daripada aturan ini, maka tidak diizinkan, tidak dibenarkan. Sama ada membawa kepada perbuatan yang sia-sia atau membawa kepada perbuatan yang boleh jatuh dalam wilayah kesyirikan. Itu kaedah. Barang siapa yang berjalan dengan kaedah itu, maka dia akan kukuh dan selamat di atas tauhid. Baik, seandainya Rasulullah SAW mendengar nyanyian di atas. Dibuat andaian. Kalaulah Nabi SAW dengar ni, ucapan ni, tentu Rasulullah SAW akan melepas diri daripadanya. Sebab tidak ada yang dapat mengubah dari kesulitan menjadi kemudahan kecuali Allah Ta'ala. Nabi SAW tak terhitung banyaknya diuji dengan pelbagai kepayahan dan kesulitan. Betul kan? Ya, pernah disakiti, pernah dipukuli, pernah berdarah dalam peperangan Uhud. Ya, pernah disihir. Ya, pernah diberi makan yang makanannya ada racun. Ya, pernah diboikot selama beberapa tahun. Ya, dan pelbagai lagi. Ya, Nabi SAW bergantung pada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Dengan kunci kesabaran dan pengharapan serta pergantungan yang jitu kepada Allah Ta'ala. Jadi ini saja sudah menjadi dalil kenapa kita meminta hal-hal yang hanya menjadi kekhususan Allah Ta'ala kita palingkan kepada makhluk. Sedangkan makhluk pun tidak mampu, bahkan sangat juga berhajat kepada yang maha mampu, iaitu Allah Ta'ala. Nyanyian-nyanyian dan pujian yang sama banyak kita jumpai di surat khabar. Koran-koran tu maknanya surat khabar. Ya.
Bukan Quran, koran. Ya, majalah dan buku-buku. Itu di zaman Syekh rahimahullah. Kalau di zaman sekarang, di handphone je lah. Ya, di media sosial. Tak terhitung banyaknya. Ya, boleh tengok gambar bergerak hidup dalam YouTube. Ya, dalam Facebook. Bagai-bagai nasyid dia iramakan. Ya, dilantunkan. Indah, sedap. Mata sedap telinga mendengar. Menjadi halwa telinga. Tetapi, ia adalah racun yang membinasakan. Jika kita faham maknanya yang menyimpang itu. Di antara isinya adalah memohon pertolongan. Seperti Aghithna ya Rasulullah. Tu kan masyhur nasyid itu daripada Indonesia. Keluar dalam TV. Ada dalam TV. Ya. Tak tahulah masih ada ke tidak. Sebab TV pun tak ada nak tengok kat mana. Tapi dalam handphone ada lah. Dalam YouTube banyak. Ya, dilagukan, dinyanyikan oleh orang-orang yang berbeza-beza. Minta pertolongan. Ya Allah, Aghithna. Apa ni? Angkatlah kesulitan, musibah yang kami hadapi. Ya Rasulullah. Seru Nabi SAW agar diangkat ya kepayahan dan kesulitan yang dihadapi. Padahal Nabi SAW sudah tidak berada di alam nyata ini, sudah wafat, sudah terputus hubungan. Yang tak terputus hubungan adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, iaitu Allah yang maha hidup, dia maha berdiri sendiri, ya bersendirian dalam mengatur, mengurus seluruh ciptaannya. Maka kembalilah kepada Allah. Wahai orang yang berakal, apa faedahnya kamu baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalau kamu mengingkarinya? Betul? Ucapan tetapi perbuatan mengingkari. Di mana akal waras? Itu ayat tauhid. Ya. Sebab itu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah intisari seluruh surah Fatihah. Dan surah Fatihah intisari seluruh ayat-ayat Al-Quran daripada surah 100 surah yang kedua sampai surah yang 114. The whole tu kesimpulannya pada ayat ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga salah seorang ulama iaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mensyarahkan ayat itu saja. Ayat tu dalam kitabnya. Ya, namanya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tebal macam tu. Kalau diberi tahqiq berjilid-jilid. Yang diterjemahkan perjalanan seorang salik dalam jenjang-jenjang perjalanannya menuju kepada Allah. Di mana diakhiri dengan sifat iaitu syukur. Kemuncak yang teratas adalah syukur pada Allah. Baik, boleh rujuk kitab tu. Kitab tasawuf lah, ibaratnya Tazkiyatun Nafs. Ya, sungguh menakjubkan kitab itu. Untuk mengukuhkan tauhid yang benar dan sejati kepada Allah. Ya, kitab yang sangat luar biasa. Tu. Kalau tak silap kitab tu dah ada diterjemahkan. Tapi dalam bahasa Indonesia. Ya, baik. Nyanyian-nyanyian, di antara isinya adalah memohon pertolongan, bantuan dan kemenangan kepada Rasulullah SAW, para wali dan orang-orang soleh yang sebenarnya mereka tidak mampu melakukannya. Dipegang sungguh-sungguh. Jangan kita minta pada makhluk yang makhluk tak mampu. Ya, dalam urusan makhluk tak mampu pun kita tak minta. Betul kan? Kita tahu dia orang miskin, kita nak pergi pinjam duit dengan dia. Masuk akal ke? Nak pinjam pula 20,000. Ya, dia rumah pun sewa tak bayar dah 6 bulan. Permohonan seperti dia apa? Permohonan yang sia-sia, betul kan? Dah tahu dah. Atau contoh, budak kecil. Budak kecil lagi. Ya, budak kecil kata umur 7 tahun. Kita cuti semester, lecturer bagi banyak assignment. Kita suruh dia tolong buat on behalf. Is it logical or not? Logic or not? Tak masuk akal tu kan? Tu sampai tahap tu nak bagi contoh supaya faham. Ya, mintalah kepada Allah. Apa yang payah? Cuba kita fikir. Apa yang payah sangat kita nak minta kepada Allah ni? Sampai kita terpaksa minta pada makhluk. Yang makhluk tu sendiri pun, dia pun sendiri bergantung pada orang hidup. Dia dah mati kan? Tapi syaitan ni, Masya Allah, menakjubkan. Syaitan ni dia sangat cekap, sangat pintar. Menghiasi perkara yang batil menjadi benar. Perkara yang benar nampak batil. Perkara yang sulit jadi senang, perkara yang senang jadi sulit. Amalan-amalan sunnah Nabi SAW ni semuanya senang. Tapi dia jadikan sulit. Amalan-amalan yang bukan asal daripada Nabi SAW sulit. Tapi dia jadikan itu senang. Bayangkan dalam bab berzikir saja. Juta-juta berzikir. Tasbih tu punya panjang. Bahkan buat sebiji besar macam ni. Satu round tasbih dia. Dia tarik sampai satu. Dalam YouTube tengok ada. Bukan fitnah pun, betul kan? Tarik sampai satu. Senang ke susah? Susah. Nak fabricate tasbih tu bukan ingat senang lah. Pergi kena manufacture, kena buat design dulu. Dia ada design and development stage first. Betul kan?
Ikut-ikut proses, barulah dia verified, then validate, then only can go for mass production. Baru boleh. Betul kan? Kemudian ada quality check lagi. Nak check dia punya quality. Nanti nak letak harga padan dengan tasbih. Beli dia orang. Habis duit ribu-ribu. Tu belum quality jenis kayu lagi. Kayu pula. Ya, ni kayu Bastra Nabi Nuh AS ni. Oh, high price. Ada saya dengar seorang ceramah tu. Dia kata apa? Belilah tasbih yang paling mahal. Supaya dia jadi saksi nanti di negeri akhirat. Sampai 300, 400, 500. Dalam kuliah dia yang jual. Ya. Bayang, anak murid ni apa lagi? Sami'na wa ata'na, tok guru ni. Bawa kita masuk ke syurga nanti. Kalau tidak, takkan dia kata, nanti kalau tak temui kami di syurga, nampak kami di neraka, tariklah kami masuk ke syurga. Nampak tak? Ini bukan rekaan, sekarang kenyataan. Sebab tu Allah bagi kita akal yang waras. Ya, renung tadabbur ayat-ayat Quran ni, insya-Allah kamu selamat. Tapi kalau kamu jauh diri daripada Quran, kamu akrab dengan kata-kata guru kamu pasti akan binasa. Kamu pasti akan binasa. Jadi bukan senang ni nak hadapi situasi ni. Sebab apa? Syaitan itu. Ya, syaitan pada hari ini dia lebih bersungguh-sungguh. Betul kan? Lebih bersungguh-sungguh. Dia nak menyesatkan manusia. By all means, all out tu. By all means, all out. Daripada pelbagai penjuru. Quran pun sebut. Ketika Iblis dijatuhkan hukuman sesat oleh Allah, kafir, dia kata apa kepada Allah? Ya, aku akan menyesatkan manusia. Minta izin kepada Allah. Oh, dia bagi clear. Berani dia. Minta request, special request kepada Allah. Ya. Dia kata apa? Aku akan datangi mereka daripada arah kiri, arah kanan, arah depan, arah belakang, arah atas, arah bawah. Maknanya, every angle dia akan datangi. Ya, 6 dimension tu. Datang arah, pelbagai arah datang. Jadi Nabi SAW ajar kita macam mana nak hadapi ya jurus-jurus dia daripada pelbagai arah itu. Sebab itu ada zikir pagi petang. Salah satu zikir pagi petang itu apa dia? Ya Allah, jagalah kami daripada arah depan, arah belakang, arah kiri, arah kanan, arah atas, arah bawah. Terutamanya daripada serangan syaitan. Dan betapa banyak manusia jatuh dalam dakapan dan tipu daya syaitan. Baik, yang kedua, fenomena kesyirikan yang banyak berlaku, iaitu menguburkan para wali dan orang-orang soleh di dalam masjid. Pernah tengok? Pernah tak tengok? Barangkali tak pernah jumpa lagi yang dalam masjid. Saya dah tengok dah. Ya, tapi bukan di sini. Ya. Yang banyak kelihatannya adalah di luar masjid. Dalam kawasan masjid, di luar masjid, di depan kiblat. Di kiri dan kanan, di belakang itu biasa. Ni duduk di depan. Padahal tidakkah mereka mengambil pelajaran dan pengajaran? Ketika kita menyolati jenazah orang yang telah mati, orang yang telah meninggal dunia. Ya. Ketika kita solat zuhur, jenazah dibawa ke masjid. Dia letak mana jenazah tu? Ketika kita nak solat zuhur nanti. Letak di belakang dulu. Kenapa tak letak depan siap-siap? Senang kan? Lepas bagi salam terus solat jenazah. Sebab apa? Nak tutup pintu syadduz zara'i'. Supaya jangan buka pintu seolah-olah kita sedang menyembah dia tu. Makhluk yang mati. Padahal tak ada niat pun. Solat zuhur betul kan? Nak tutup pintu. Apa saja pintu yang boleh terbuka dan syaitan akan guna pintu tu. Dia akan membisikkan dan melepaskan jurus dia. Akhirnya manusia pun ada terbetik di hati dia. Memuliakan Tok Guru, Tok Syekh. Nampak? Dan akhirnya menyembah. Akhirnya berlakulah kuburan orang-orang soleh dikebumikan di masjid, di depan masjid. Ya, cuma ada dinding yang terhalang. Padahal dia ada depan tu. Dilarang. Ya. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, ya, kubur dan masjid dia tak boleh bersatu di satu tempat. Kerana kubur bukan tempat ibadah. Masjid tempat ibadah. Ya, kubur ya adalah tempat untuk bermuhasabah, untuk ziarah, untuk mengambil ibrah, untuk mendoakan mereka. Selesai itu balik. Ya, tidak disuruh duduk lama-lama. Masjid tempat ibadah, duduk lama-lama. Betul kan? Terutamanya selesai solat subuh. Ya, Nabi SAW kebiasaan solat subuh duduk sehingga matahari terbit. Ya, dalam hadis yang lain disebut solat sunat 2 rakaat. Para ulama sebut itu adalah muqaddimah pada solat sunat duha, solat sunat isyraq. Maka apa akibat? Iaitu dapat pahala seolah-olah menunaikan haji dan umrah. Nabi SAW berzikir. Sebab tu Nabi SAW ajar kita, sesudah solat subuh, selesai habis zikir, yang mengiringi solat, ada zikir pagi petang. Tengok zikir pagi petang tu.
Ya, ada zikir yang panjang. Bukan panjang dari sisi lafaz, tapi panjang dari sisi bilangan. Contoh, ya, astagfirullah 3 kali biasa kan? Boleh baca banyak. Ya, sampai 100. La ilaha illallah maksimum 100. Ya. Itu yang memanjangkan tu. Ya. Kemudian bacalah Quran dan berbagai lagi. Kemudian baca zikir yang kita selesa dengannya. Jadi sampai terbit matahari. Kemudian selesai. Ini bagi orang yang memiliki luang masa. Yang mana masa dia sendiri yang kawal. We manage our own time. We are not trapped on others people's time. Ada kita banyak diatur oleh orang lain, betul kan? Kena atur. Masuk kerja pukul 8, dah kena pergi. Tapi kalau kita kerja sendiri, kita yang atur. Tak nak kerja pun tak apa. Tu. Nikmat tak? Ya, nikmat. Kalau kita sendiri Allah bagi masa untuk kita mengatur. Jadi bagi orang seperti ini, tak patutlah dia lepaskan peluang untuk masa ni. Begitu juga orang yang dah pencin. Lagi banyak masa. Kepala pun dah tak pening, tak rusing apa lagi dah. Anak-anak semua dah berdikari, mandiri. Dia tinggal berdua di rumah. Nak ke mana lagi? Lepas subuh. Takkan awal-awal selepas subuh dah nak pergi kedai kopi. Ngopi, duduk, lepak situ. Bukan, duduk situ. Waktu muda dulu mana ada kesempatan? Betul kan? Sibuk ke sana kemari. Masjid pun tak pernah sampai. Dan ini waktu Allah bagi. So, itu adalah peringatan daripada Allah. You have enough and ample time for you to manage apa yang anda ingin buat. Tapi kalau juga tak diguna waktu tu, apa lagi? Ya, hujah nak ditegakkan. Apa lagi? Ya, sebab itu Allah sebut, bukan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, apabila seorang telah mencapai usia 60 tahun, sudah tiada hujah lagi yang dapat didatangkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Dan lebih cukup dah Allah bagi masa kepada kamu. Apakah kamu tidak mahu berfikir? Tidak beringat? Peringatan dah datang. Baik, kembali. Ya. Terkadang di atas kuburan itu dibangunkan kubah. Ni orang Syiah nombor 1 ni. Buat kubah, tengok Khomeini yang dipanggil Ayatullah Khomeini, betul kan? Yang berubah landscape negara Iran itu. Sebelum tu Shah Pahlavi, raja tu, presiden, jatuh dia naik. Tengok dia mati. Berapa besar kubah dia tu? Ya, besar lagi pada bila ni, besar lagi. Ya, kemudian didatangi bertali arus penganut-penganut Syiah seluruh dunia. Persis sama berlaku di kalangan orang yang mengaku ahli sunnah. Tokoh-tokoh yang mereka anggap wali. Sama juga dia buat. Maknanya dia ada beradik dua ni. Saling tak tumpah. Sebab tu disebut kelompok seperti ini adalah kelompok yang banyak doktrinnya, iaitu kelompok yang dikenali sebagai kelompok sufi. Sufi-sufi yang menyimpang ni, dia ibarat dua muka daripada duit syirik. Sebelah dia Syiah, sebelah dia sufi. Sama. Perangai dia sama. Di antara perangai dia yang paling utama adalah suka celebrate hari-hari tertentu. Tokoh-tokoh tertentu. Kemudian membesarkan kuburan. Memuja kuburan-kuburan yang dianggap orang soleh. Persis sama pendahulu dia. Iaitu kaum Nabi Nuh AS yang Allah utuskan untuk membetulkan kembali mereka. Iaitu memuja orang-orang soleh. Yang kemudian diangkat sampai darjat ketuhanan. Jadi, always remember. History keep repeating by itself. Only tokoh saja yang berbeza. Masa saja yang berbeza. Modus operandinya remain the same. Betul Al-Quran ajar kita. Tunjuk benda yang sama je. Puja kubur, angkat orang soleh sampai ke kedudukan Tuhan, sehingga mereka itu dibesarkan, dimuliakan, diagungkan, ditakzimkan. Bila datang menghina diri, tunduk, bagai-bagai macam lah. Ada SOP dia. Betul kan? Naik ke Gunung Jerai pun ada SOP tu tau. Sebab ada di situ kononnya ada kubur seorang wali yang telah mengislamkan orang-orang di negeri Kedah, Raja Kedah. Nampak? Ada SOP, ada tempat air untuk mandi dan berbagai. Sampai mandi sunat taubat, mandi taubat ada. Tahu? Yang kita tahu solat sunat taubat. Ni mandi taubat. Tu. Ya, ada dia punya SOP. Ambil air daripada kolah, ambil limau, potong, perah dalam air, dalam bekas tu, baca alam nasyrah, qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, niat nak mandi taubat. Ni kalau kita initiate masuk dalam tarikat tertentu. Tu dia ajar mula-mula. Kemudian solat sunat taubat. Preparation untuk berbai'ah dengan tok guru. Sekejap lagi lepas isyak. Ya.
Tu aturan dia. Buka kita ada ke Nabi SAW ajar seperti itu? Tak ada. Ya, yang disunahkan mandi itu adalah orang yang masuk Islam. Dia mandi terlebih dahulu, mandi wajib. Tu dia kena mandi. Ya. Sebab nanti dia nak solat dan sebagainya lagi. Tu. Jadi kalau kita faham agama ni totally against apa yang banyak dibuat oleh mereka itu. Sebab tu saya selalu pesan, agama bukan diukur dengan ramainya orang yang mengikutinya, bukan hebatnya nama tokoh-tokoh mereka. Sebab mereka ni very good in term of dia buat projection of image building. Tok Guru ni, Tuan Syekh ni, ya, letak al-alim al-alamah, al-syekh, Tuan Guru, berbagai, ya, al-musnid, bagai-bagai. Padahal kelulusan pun tak tentu hala. Betul kan? Periksa pun gagal. Yang cerdik, yang cerdas ni, yang menakjubkan ni, dia anggap orang-orang yang tak boleh diikuti. Nampak tak? Bukan kita nak kata ukur kebenaran dari sisi kelulusan, kecerdikan, tak. Tapi kita akan ukur dari segi itu. Ya, dari segi itu, sebab para ulama kita dulu adalah orang yang cerdas. Ya, orang-orang yang mengajak pada tauhid dan sunnah ni, mereka semuanya orang yang sangat cerdas. Semisal imam-imam kita. Contoh imam mazhab yang 4 tu. Cerdas, yang sangat menakjubkan. Betul kan? Very highly genius. Ya, dan begitulah sepanjang zaman. Mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas, very kritis. Ya, tidak menerima face value. Tengok, kaji, tapis, ya, cross reference. Ya, ada tak? Ya, fakta-fakta yang otentik untuk dapat kita bersandar padanya. Bukan plug from the air, bukan. Terima je, orang kata terima. Tak, agama tak ajar seperti itu. Mesti ada question mark tanya. Betul ke kita kena pergi kubur macam ni kena buat? Kena ada solat sunat lah, sampai sujud ke kuburan lah. Betul ke kuburan ni dihiasi sampai macam ni? Dipasang bunga, dikalung bunga, ya, dibalut batu nisan tu dengan kain yang tertentu, ya, kemudian dipagari, kemudian dipasang lampu lip-lap. Betul ke ni amalan agama? Ya, walaupun yang berada di dalamnya itu adalah dikenali sebagai orang soleh, dia tak salah. Dia tak salah apa-apa. Yang salah ni yang buat ni. Kecuali kalau dia wasiatkan, nanti aku mati kau buat kubur aku seperti ni. Dia salah. Ya. Imam Nawawi rahimahullah ketika dia nak meninggal dunia, dia wasiat jangan dibangunkan kubah di atas kuburannya. Dan pernah orang berusaha untuk buat, runtuh. Tu di antara kewalian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab dalam kitab dia sebut tentang sifat-sifat kuburan. Dilarang, ya, ketika dia mensyarahkan hadis-hadis. Contoh dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya. Jangan ketika mana membicarakan tentang hadis-hadis Nabi SAW, larangan mengapur, menyimen, memberi nama, memasang lampu, meninggikan, membina tembok, bangunan, kuburan. Itu semuanya adalah larangan Nabi SAW. Jadi para ulama ketika baca bab itu, mereka pun menyampaikan dan mensyarahkannya dan menjelaskannya. Tapi cuba lihat kuburan sekarang. Ya, dibangun, dibesarkan, ada lagi bangunan atas dia. Kita ingat masjid. Saya pernah sekali pergi, tengok depan kubur besarnya, ingat masjid, rupanya kubur. Betul-betul depan mihrab, depan tu. Depan mihrab tu lah, mihrab sini, dia depan tu. Jadi solatnya setiap hari menghadap kepada kuburan. Walaupun ada ulama memberikan kelonggaran, selama mana ada halangan, ada dinding, tak nampak, maka solatnya sah. Tapi Islam ni nak tutup pintu-pintu itu. Ya, eliminate. Kena erase, buang. Ya, biar masjid-masjid saja. Kuburan-kuburan, begitu. Ya. Baik. Tapi itulah yang berlaku. Ya, Rasulullah SAW melarang hal ini dengan sabdanya. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, laknat Allah Taala ke atas Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu, mereka menjadikan kubur para anbiya mereka sebagai masjid. Apa makna sebagai masjid? Tak mesti dibagi nama masjid. Sebagai masjid apa? Tempat sujud, tempat ibadah. Tu. Ya, dia jadikan kuburan tu sebagai tempat ibadah. Datang ramai-ramai, berzikir, berwirid, baca Quran. Ya, dan pelbagai lagi. Dan yang lebih parah, berdoa minta kepada pemilik kubur itu. Wahai syekh, sekian-sekian. Anti syekh ada sebut. Yang kelima. Ya. Jika menguburkan para nabi dan masjid tidak diperintahkan, bagaimana mungkin dibolehkan menguburkan para syekh dan ulama di dalamnya? Ya, semisal para anbiya pun dilarang, apatah lagi orang yang di bawah daripada mereka itu. Betul kan? Itu by logical comparison.
Tu akal tu fikir, compare. Misal tu. Sebab tu dalam Quran banyak buat permisalan, analogi ataupun comparison. Al-Quran ni dia ajar kita untuk berfikir secara kritikal, kritis thinking atau critical thinking. Bukan terima seadanya, tak. Ya. Jadi Al-Quran ni dia memandu kita, dia guide kita, dia touch our head, think properly. Ada aturan dia nak berfikir. Caranya begini. Al-Quran ajar kita berfikir. Dia reprogram cara kita berfikir ikut alur syariat, bukan ikut alur hawa nafsu. Bukan. Berbezalah dengan orang yang keluar daripada aturan ini. Akal dia apa salahnya? Akal dia apa je? Boleh benda baik. Ya tu, Tok Guru buat. Pihak autoriti membenarkan, bahkan menggezetkan lagi. Tu. Ya. Orang alimkah dia? Pihak autoritikah dia? Semuanya itu kena diukur dengan yang lebih alim, yang lebih berautoriti. Siapa? Nabi SAW. Mudah saja. Adakah Nabi SAW memerintahkan? Ada tak Nabi SAW melarang? Ya, adakah Nabi SAW mencontohkan? Begitu juga generasi para sahabat. Adakah mereka juga melakukan? Sekiranya semuanya itu tidak wujud pada mereka, siapa kita yang berani mewujudkan perkara tersebut? Ini adalah logical thinking. Make sense. Betul kan? Masuk akal. Al-Quran tak ajar kita berfikir secara complicated. Ya rumit-rumit. Seperti ahli kalam tu. Tuhuyung hayang. Akhirnya trap under their own thinking. Terbelit-belit dia. Cannot escape. Tak boleh keluar dah daripada environment dia. Tapi dia rasa dia orang yang hebat, pintar, cerdas. Tengok buku-buku ahli kalam tulis. Banyak daripada akal dia je. Pusing sana, pusing sini, pusing sana. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Quran ajar kita apa? Tengok wahyu. Nampak? Akal duduk di bawah. Jangan akal take over, duduk di atas. Override. Tak mungkin lah. It cannot be lah God like this. No. Dia datang akal dia. Tu akal syaitan. Yang mula-mula sekali guna kias, syaitan lah. Betul kan? Buat comparison guna akal dia. Aku lebih baik. Khalaqtahu min aku lebih baik daripada Adam. Sebab apa? Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Adam tu terbuat daripada tanah, aku daripada api. Dia rasa api lebih mulia daripada tanah. Ikut parameter siapa? Ikut parameter siapa? Allah kan ikut parameter dia. Dia yang setting parameter, his own parameter, and then he set as a standard. Padahal Allah Ta'ala tak set standard seperti itu. Allah set standard, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia di sisi aku ni kata Allah. Di antara kamu tu yang paling mulia siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Ma mana at-taqwa? Sami'na wa ata'na. Iblis dia tak sami'na wa ata'na, dia sami'na wa asayna. Dia bantah, dia enggan, dia tak mau ikut. Tu salah kesalahan berfikir diunggulkan melebihi daripada nakal. Itu yang berlaku pada banyak orang, utamanya ahli kalam. Ahli kalam yang menyimpang. Ya, ada ahli kalam yang tak menyimpang. Akal dia sihat, sejahtera di bawah aturan Quran. Ada yang cuba nak above Al-Quran. Itu yang dia banyak tak percaya pada sifat-sifat Allah yang berbentuk khabariyah. Tak mungkin, cannot be like human ni, tak boleh. Allah tak mungkin begini. Akhirnya dia palingkan maksud Quran. Ahli kalam seperti ini seolah-olah dia lebih tahu tentang Allah daripada Allah Ta'ala sendiri. Make sense tak? Tak masuk akal, betul kan? Tapi yang tak masuk akal tu masuk akal. Dia faham ke tidak entah. Okay, cukup tak kat tu? Kena tunjuk juga contoh supaya kita boleh berfikir dengan cara yang benar. Baik, apatah lagi telah dimaklumi kadang-kadang orang yang di kubur tersebut dijadikan tempat berdoa dan meminta sebagai sesembahan selain Allah. Mereka menganggap kubur-kubur para wali tu mustajab doa. Dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sampai tahap tu yang dia ada etikot tu, yang dia boleh habis duit beribu-ribu. Ya. Program iaitu menziarahi kubur-kubur wali di atas muka bumi. Bayang. Jauh datang. Dari Malaysia pergi ke Indonesia. Dijelajah habis pula jauh. Habis mana-mana kubur yang dianggap wali semua dia pergi. Kemudian pergi pula kubur sana. Pergi kubur sini. Kubur sedar kat Malaysia pun ada kubur wali juga. Pergi pula ke Gunung Jerai. Pergi pula ke Pulau Melaka. Cari habis. Ya, pantang ada nama wali, dia bersihkan. Dia hiasi, dia buat lawa-lawa, buat cantik. Akhirnya datang manusia berbondong-bondong. Nampak? Kubur yang tak pasti pun dia pastikan. Kubur Nabi Hud alaihi salam. Nampak? Di Yaman. Padahal ada lagi riwayat lain mengatakan bukan di situ, di tempat lain. Seperti apa?
kubur Hasan Husin. Ada di banyak tempat. Seperti Gua Ashabul Kahfi. Ada di Turki, ada di mana lagi? Di Jordan ke mana? Rahsia pun ada. Nampak apa rahsia Allah tak bagi tahu? Sebab nak membantah kelompok ni lah. Benda yang tak pasti, and then you pastikan, cannot be 50-50. Macam mana nak dipastikan? Ibarat orang yang mengadakan upacara-upacara tertentu, betul kan? Seperti Maulid Nabi SAW, apa lagi? Ya, malam nuzul Quran. Para ulama berbeza. Bukan exactly pada tarikh tersebut, 12 Rabiul Awal, itu jumhur saja. Kemudian datang pula ahli falak yang kemudian dia kalkulit, oh rupanya bukan 12. Yang paling hampir tepat dia kata 8 atau 9. Dirahsiakan benda itu sebab apa? Sebab itu bukan urusan agama. Bukan urusan agama. Yang urusan agamanya adalah risalah yang disampaikan oleh Nabi SAW. So you focus on that. Don't waste your time on those unnecessary activities. Dia habis masa situ 10,000 duit habis. Berjam-jam. Kemudian diisi pula dengan pelbagai perkara yang keluar daripada aturan agama. Cuba lihat. Ya Allah. Letih buat benda-benda gitu. Duit ribuan. Bahkan berlaku pula maksiat dan pelbagai lagi. Yang Nabi SAW sampaikan supaya ikut buat, dia tak buat. Betul kan? Kita tanya very simple je contoh. Saya selalu tanya, tuan-tuan, nanti balik rumah nak baca doa apa sebelum masuk rumah, kaki kanan. Senyap, sunyi, sepi je. Dekat sini pun sama rupanya. Tuan-tuan, pakai baju nak baca apa? Dari arah kanan. Apa doa dia? Alhamdulillahillazi, sambung. Pun confuse juga. Tak firm, betul kan? Maknanya tak praktik ya. Soalan yang paling simple. Saya tanya Lin Tegar. Tanggal baju nak baca apa? Ni saya Tegar ni. Understand or not question? Ditujukan pada siapa? Ajak lagi saya tanya belah belah. Tanggal baju daripada arah apa? Kiri, betul kan? Kalau saya tanggal jubah saya ni nak macam mana nak tanggal? Tarik, ni dulu tarik, betul kan? Nak baca apa ni? Tiga tanggal ni. Bismillah saja. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Nabi SAW ajar very precise. Loud and clear. On the dot. Tak ada toleran tau. Kalau Bismillah, Bismillah saja. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ini tempat dia. General, kalau tidak ada arahan untuk Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Full. Contoh nak buat apa-apa saja. Betul kan? Bismillah di mana? Tempat tertentu. Yang ini kamu kena Bismillah saja. Contoh keluar rumah, Bismillah. Kita wakal tu. Masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillah kharajna. Masuk masjid, Bismillah wassalatu wassalam dan seterusnya. Keluar masjid, Bismillah juga. Ketika nak menyembelih, Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Ya, bila lagi Bismillah tadi? Tanggal baju. Ya. Bismillah hubungan suami isteri. Mula dengan Bismillah tu, baru datang yang depan tu. Nak masuk tandas, Bismillah. A'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Nak makan, ya ulam, samillah, mimma yalikul biyami. Bismillah. Nampak? Very specific. Half only. Bismillah. Tu. Nak sembuhkan diri. Ru'yah, minta pada Allah. Pegang tempat sakit. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa akhazir. 7 kali. InsyaAllah sembuh. Bismillah saja. Ada orang tak mati. Takkan tak boleh baca Bismillah. Dia tak ada saja akal dia. Takkan tak boleh. Ya. Bukan masalah takkan boleh ke tak boleh. Nabi SAW dah ajar seperti itu. Your roles, your task, your responsibility, just follow, copy paste. You are not allowed to copy, edit, remove, delete, modify. No. You are not authorized to perform those tasks. Understand or not? Faham kan? Tapi payah kan nak memahamkan ni. Dia ada je dia tak buat hati. Dia nak ubah juga dia. Itulah talbis iblis. Sebab tu nikmat tentang di antara nikmat yang paling agung dikata para ulama. Kalau tak silap saya dalam kitab syarah tu Al-Barbahari, kitab akidah tu. Dia kata, yang nikmat iaitu dia kata apa? Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Imam Ahmad rahimahullah di antara doanya Allahumma ahina atau Allahumma ahina wa amisna 'alal Islam was sunnah. Sebab apa letak sunnah? Sebab banyak orang yang dia Islam tapi dia tidak berjalan di atas sunnah. Sunnah ni nikmat yang paling agung. Macam saya sebut tadi lah. Kalau hidup kita nikmat Allah bagi nikmat sunnah, the whole activities kita akan try our best to follow our prophet footstep. Keluar rumah kita tahu apa aturan, kaki, ucapan.
Masuk rumah kita tahu apa aturan dia. Masuk masjid, keluar masjid, ya, naik kenderaan dalam perjalanan kita tahu apa aturan kita nak baca. Kita tengok orang ditimpa musibah, kita tahu apa yang kita nak ucapkan. Kalau kita sendiri tertimpa musibah, kita tahu apa yang kita nak ucapkan. Komplit tu semua ada. Ya. Tak ada, accident je, teruk ni, mati ke hidup? Perkataan tu datang kemudian. Datang dulu perkataan yang diajar oleh Nabi SAW. Nikmat. Ya. Kita punya hidup ni diatur dengan sunnah Nabi SAW. Itulah nikmat. Ya, bila tak dapat nikmat ni, hidup dia diatur dengan bid'ah. Banyaknya perkara-perkara yang bukan agama. Dan dia beranggapan itu adalah agama. Rugi dia. Bermati-matian dia beramal. Tapi tidak ada dasarnya daripada amalan Nabi SAW. Baik, balik. Kerana itu, ia merupakan sebab timbulnya perbuatan syirik. Islam mengharamkan syirik dan mengharamkan prasarana yang dapat menyebabkan padanya. Jadi apa-apa saja prasarana penyebab perkara yang membawa kepada perkara yang dilarang, maka dia automatik dilarang. Ya. Itu wasilah, ditutup. Seperti contoh, Allah haramkan perzinaan. Apa-apa saja yang boleh membawa kepada perzinaan, maka dilarang. Dilarang. Ya. Yang ketiga, nazar untuk para wali. Apa makna nazar? Iaitu mewajibkan sesuatu yang tak wajib. Mewajibkan sesuatu yang tak wajib, maka dia jadi wajib. Perkara itu sunat saja. Saya ni kalau sembuh sakit, saya nak berpuasa 3 hari. Tu. Puasa sunat tu asalnya sunat, tak wajib. Dia bernazar. Dia seolah dia bagi dengan Allah Ta'ala. Sebab tu ada ulama memakruhkan bernazar. Seolah-olah tak ikhlas. Dia letak syarat pada Allah. Kalau aku sembuh ya Allah, baru aku nak buat ni. Kurang adab, su'ul adab pada Allah. Tapi ada hukum dia dalam bab nazar, selalu dipairkan dengan bab kafarah. Kalau langgar nazar, ada kafarah dia. Ya, Al-Quran menjelaskannya. Sebahagian orang ada yang melakukan nazar berupa binatang sembelihan, harta atau lainnya untuk wali tertentu. Ada orang bernazar dalam urusan dunia, betul kan? Kalau menang final ni, dia Selangor lawan Johor, aku nak berjalan daripada stadium apa nama bola? Stadium apa? Bukit Jalil lah, Bukit Jalil. Berjalan daripada situ sampai rumah aku di Batu Pahat. Ni nazar apa ni? Nazar yang sia-sia. Bahkan boleh membinasakan diri sendiri, betul kan? Dilarang. Maka dia kena batalkan nazar dia. Ya, maka dia kena bayar kafar. Ya, jadi tak menyebabkan batal akidah lah, tauhid tak. Tapi kalau dia nazar yang berkaitan dengan tauhid, ya, contoh dia bernazar, ya, sekiranya Gunung Merapi ni tahun ini tidak meletup, Gunung Merapi tak meletup. Ya, saya akan bernazar iaitu dengan menyembelih sapi, kepalanya dihanyutkan di lautan apa kat Jogja tu, laut apa nama? Padang Teritis ke apa. Adalah di tempat tu, dia banyak ucara dia buat kat situ. Ya, itu adalah nazar membawa pada syirkun akbar. Nazar semacam ini adalah syirik dan wajib tidak dilangsungkan. Ia tak boleh dibuat. Sebab nazar adalah ibadah dan ibadah hanyalah untuk Allah semata-mata. Adapun contoh nazar yang dibenarkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh isteri Imran AS. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Surah Al-Imran ayat 35. Ini nazar berbentuk ketaatan, diizinkan oleh syariat. Nanti kalau anak aku lahir, aku nak bagi dia untuk berkhidmat di rumah ibadah, berkhidmat. Tapi yang lahirnya bukan anak lelaki, rupanya anak perempuan. Ibu kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam, iaitu Maryam alaihissalam, salah seorang salah seorang wanita terbaik di atas muka dunia dan juga di dalam syurga. Tak ada tandingan. Berapa orang wanita yang terbaik di atas dunia ni tak dapat ditandingi oleh siapa pun sampai hari kiamat. Begitu juga di dalam syurga. Siapa? Wanita ada 4. Afdhalun nisa'i ahli jannah, apa? Khadijatu bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua, Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bukan Asia yang terakhir, yaitu Maryam bintu Imran. Yang keempat, Asyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. 4.
At least kalau orang perempuan, dia kena tahu sekurang-kurangnya 4 orang ini. Dari sisi biografinya. Kalau ditanya, can you explain? Please briefly explain to me. Biografi of Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Immediately boleh jawab. Contoh saya tanya, bila Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia? Dia lelaki tak boleh jawab. Saya tahu dah tak boleh jawab. Perempuan kalau tak boleh jawab, paling berat dah dia. Lebih parah daripada ward ICU. Tak patut dia tak boleh jawab. Masya Allah. Senang lah jawapannya. Soalan senang. Kalau tanya Khadijah agak sulit 6 bulan sesudah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW wafat pada tahun berapa? Nabi SAW berada di bumi Madinah berapa tahun? 10 tahun ke-11. Bulan yang ke-3. Bulan Rabiul Awal. Bulan pertama apa? Bulan pertama Muharram. Jam. Sekejap lagi Muharram ni. Ya. Salah satu daripada 4 bulan haram yang memiliki keistimewaan 10 hari padanya. 3 bulan yang memiliki keistimewaan 10 hari padanya. 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, 10 yang pertama pada bulan Zulhijjah, 10 yang pertama pada bulan Muharram. Para ulama salaf sangat-sangat bersungguh dalam melakukan pelbagai ketaatan. 2 bulan haram, 1 bulan tidak haram, itu bulan Ramadan. 4 bulan haram, 3 berurutan, 1 berasingan. Yang berurutan apa? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Betul kan? 3 serentak berurutan. Yang keempat bulan apa? Bulan haram? Saya tanya, saya jawab juga ya. Bulan Rejab. Bila bulan Rejab? Sesudah bulan apa? Kita bagus juga nasyid dia. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, apa? Syawal dulu. Baru Zulqa'dah, Zulhijjah. Balik ini bernasyid. Ini nasyid yang dibenarkan. Sebab ada faedah. Masya Allah. Kecil-kecil dulu apa yang tu anak-anak. Bagus. Memang itu satu kaedah dalam belajar kan. Banyak kaedah orang perkenalkan. Kaedah photographic memory, acronyms, short form, bagai-bagai lah. Dulu belajar kimia kan. Lepas tu SPM. Nak hafal table tu. H, ha, hile, bibuk, nitu, bagai-bagai. Sebab habis tu. Hafal short form dia. Bila masuk tahu lah ni. Sakit kepala belajar urusan dunia. 1 tak pakai sebenarnya hari ni. Penat aku belajar chemistry. Tu belum tengok molekul dia lagi. Allah. Belajar AdMath yang tak nampak angka langsung. Kalkulit perjalanan ke planet Pluto. Boleh kalkulit tu. AdMath. 1 faedah pun tak pakai. Lah apa? Campur tolak kali bahagi. Itu yang pakai. Paling banyak campur dan tolak je. Pergi beli. Betul kan? Tengok sikit. Campur. Akhirnya kalkulator yang tolong kira. Kalau lah belajar agama dulu alim kabir dah. Tak payah datang kuliah. Nampak tak? Make sense tak? Masuk akal tak? Masuk akal kan? Memang banyak ilmu dunia yang kita belajar. Most of it, bahasa kasarnya useless. Letih kita belajar. Sistem Islam dulu ajar agama dulu. Dunia datang kemudian. Betul kan? Melahir pakai sarjana yang hebat. Sebab apa? Bila Quran di dada dia, jiwanya bersih, Allah bagi dia ilmu dia. Sebab itu kaedah kita, dia tak ada pada kaedah orang kafir. Tapi sekarang kita replace kaedah dia masuk pada kita. Tu yang jadi tersangkut banyak tu. Tak kreatif. Malah berfikir. Lambat processor slow. Kemudian tak kuat pula ingatan. Allah bagi kaedah dalam Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu Quran. Bertakwa kepada Allah, aku akan ajarkan kamu ilmu. Sebab siapa pemilik ilmu itu? Allah Ta'ala. Jiwa yang bersih, Allah bagi ilmu. Bagi idea. Bagi ilham. Itu para ulama dulu hebat, sarjana. Melahirkan pakai astronomi. Pakai fizik, pakai botani, pakai peta dunia. Pelbagai lagi. Tak terhitung zaman keemasan Islam. Dia dah ulama, dia juga doktor. Banyak. Sekarang kalau jadi doktor, tak jadi ustaz dia. Kecuali ada inisiatif sendiri nak belajar. Betul tak? Dulu tak, basic foundation tu dah strong dah. Itulah hebatnya umat Islam bila mereka kembali kepada cara yang diatur oleh Allah Ta'ala. Tapi dah terbalik. We spend most of our time
Daripada tadika sampai universiti, fully, bukan loaded, fully overloaded dengan ilmu dunia. Matematik satu subjek. Tambah sekarang, lagi parah. Kita baca pun kita tak boleh nak jawab. Matematik, hebat. Darjah 2, darjah 3. Tak boleh nak jawab kita. Macam tu, otak sampai tahap tu, sulit ni. Padahal simple. Balik rumah banyak lagi tugasan nak buat, betul kan? Sampai budak-budak pun ada buat research paper. Sampai tahap tu aja. Tapi dalam agama, fail. Solat pun tak betul. Main-main. Umur berapa? Dah balik dah. Nampak tak? Betapa pincangnya sistem pendidikan. And yet worse, keluar dari universiti tak ada kerja. Yang ada kerja pun berhenti kerja, stres, overloaded dengan kerja. Saya pernah jumpa seorang doktor lepas saya kuliah. Dia kata, saya doktor, saya berhenti dah 2 tahun dah. Stres dah Ustaz. Dah lah belajar stres, kerja pun stres, berhenti lagi. Datang masjid, hilang stres. Salah juga konsep dia. Sampai tahap tu. Itu contoh balik. Lepas tu agama ni Masya Allah. Allah akan bagi ilmu. Allah akan bagi kefahaman, kecerdasan. Baik, yang keempat. Nazar juga ada ibadah, dia sebut. Menyembelih di kuburan para nabi atau wali. Ini berlaku ni, apa yang Syekh sebut ni, berlaku di zaman dia. Bukan dia reka, bukan. Dan memang sebelum-sebelum tu dah berlaku. Benda ni, modus operandinya, syaitan akan ulang. Cuma tokoh aja berbeza. Meskipun penyembelihan yang dilakukan di kuburan para nabi atau wali dengan niat untuk Allah, tetapi ia termasuk perbuatan orang-orang musyrik yang menyembelih binatang di tempat berhala dan patung-patung wali mereka. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kerana selain Allah. Kalau masyarakat Melayu kita ada ni menyembelih bukan kerana Allah. Memanglah sembelih tu baca bismillah, Allahu akbar, pakai. Ikut aturan pisau tajam, tapi sembelih kerana tamat belajar silat level tertinggi tali pinggang hitam. Kan? Sembelih ayam hitam, cari ayam hitam, cari ayam putih. Yang kampung-kampung biasa datang rumah, bang ada jual ayam tak? Dengar ayam kokok. Ada tak ayam putih? Saya ayam putih. Dapat apa? Dapat ubat. Itu dia. Ya. Ayam hitam ada tak? Ayam hitam. Ayam cemani tu. Hitam semua. From Afrika. Ada kat Malaysia. Mahal harga dia. Tak timbang itu. Letaklah 200 dia beli. Sebab nak buat ubat. Ubat macam mana tu? Keadaan perubatan daripada bomoh-bomoh, dukun-dukun. Sebab syarat dia. Ya, nak dapat kesembuhan, dia punya pengeras dia ayam hitam seekor atau ayam putih seekor. Kemudian disembelih. Ya, ataupun diberi tukaran kepada orang tersebut. Memang mustajab sembuh dia. Doktor pakar pun tak boleh buat. Dengan dia elok. Dia cerita berdasarkan pengalaman, bukan reka juga. Ada profesor daripada UKM, Profesor Jawiyah Kadir. Kalau tak silap, dia ada buku tentang amalan-amalan khurafat dan pelbagai lagi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu. Bagus buku tu. Terbitan UKM ke pustaka DBP. Beli lah. Rajin sikit baca. Kita dapat knowledge kita. Rupanya ini masyarakat Melayu banyak kan. Ditulis buku-buku berkaitan mentera dan macam-macam kan. Kalau mentera lagi banyak. Tapi uniknya mentera ni dia sandar pada agama juga. Tu dia punya camouflage, dia punya apa? Penyamaran. Tu apa syubhat. Ya, baca mentera sekian. Dengan berkat kalimah la ilaha illallah. Di ujung tu dengan berkat. Mustajab. Mustajab. Dia pakai urut pegang begini je elok. Patah tu dia boleh lurus begitu kan. Pegang. Tulang tu back to normal, original dia. Macam mana boleh berlaku tu? Perkara mencari adat. Doktor pun tak boleh fikir, tak boleh nak berlogik kan. Dia dua. Sama ada karamah ataupun istidraj. Karamah bukan boleh diulang-ulang. Betul kan? Bukan boleh diulang. Tak. Istidraj. Tu dia. Sama ada pakai sihir ke. Bantuan makhluk-makhluk tadi. Yang meletakkan syarat-syarat seperti itu. Ini banyak di kalangan masyarakat Melayu. Masih ada. Ya. Masih ada. Dan diamalkan. Tu. Ya. Yang kelima. Sebab tu jangan jumpa bomoh. Sakit apa pun. Minta kepada Allah. Usaha dengan cara yang disyariatkan. Kalau tak sembuh bersabar. Allah gugur dosa. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Seperti tentang kisah seorang wanita hitam di zaman Nabi SAW datang berjumpa Nabi SAW. Dia kena penyakit apa? Epilepsi. Penyakit ayan. Ataupun penyakit sawan. Dia mengadu. Ya, kalau ada sakit, hilang akal, kewarasan, lupa segala-galanya sampai boleh terdedah aurat dia. Lalu dia minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah.
Ini bertawasul dengan orang soleh dengan doanya. Inilah disyariatkan. Sebab Nabi SAW kita ketahui doanya memang mustajab. Tepat pada orangnya yang ditemui oleh wanita tadi. Lalu kata Nabi SAW, ya, engkau bersabar, Allah bagi syurga, atau aku doakan engkau sembuh. Ini guru yang sangat bijak, yang tahu keutamaan. Nabi SAW, padahal dia minta disembuhkan. Memang mudah sabar. Memang dituntut dalam agama. Tapi Nabi SAW bagi dia alternatif, option yang lebih baik. Better than the first request. Apa? Kau bersabar, be patient. Kerana ini untuk ujian. Dan kau masuk syurga. Tu tukaran dia. Tapi ini hanya dapat ditangkap dengan iman. Tak boleh tangkap dengan baca indera. Kalau kita apa sabar-sabar. Engkau tak kena tak apalah. Aku dah sakit dah 20 tahun dah. Pandailah sabar-sabar. Kita. Memang betul kan? Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Ya, dah desperate dah. Memang orang akan mengucapkan seperti itu. Itu memang fitrah. Kecuali orang yang ada iman yang sejati. Dia tahu ini ujian Allah. Dan dia terima kasih di atas nasihat. Mudah-mudahan Allah memberikan saya kesabaran. Kerana dengan itu gugur dosa-dosa, Allah nak angkat darjat di sisi Allah. Itu kalau faham, kalau ada ilmu. Dan mengamalkan ilmunya. Lalu wanita tu kata apa? Kalau begitu ya Rasulullah, aku sabar. Bijak tak? Tak masuk universiti pun dia. Wanita hitam. Orang yang paling lowest level dalam strata hierarki masyarakat. Tapi bijaksana dalam urusan agama. Pelajaran berguna, nak masuk syurga ni bukan berdasarkan kecerdasan, kelulusan, pangkat, kedudukan, harta benda. Tak. Ketakwaan. Lalu, apa yang berlaku? Tapi, second request dia ni lebih amazing daripada yang pertama. Kalau begitu ya Rasulullah, aku sabar. Mengharapkan syurga. Tapi aku nak minta engkau doa kepada Allah. Agar ketika aku diserang penyakit ini, aurat aku tidak terdedah. Padahal tak perlu pun. Sebab kalau terdedah, dia berdosa ke tak? Tak. Sebab di luar, kawalan. Dia tak ingat tu kan? Bayangkan dengan wanita di zaman sekarang. Sehat walafiat, dedah habis. Sana sini. Mana lebih parah? Itu pelajaran berguna daripada hadis tersebut. Baik, yang kelima. Banyak lagi. Tawaf mengelilingi kuburan Nabi atau wali. Seperti mengelilingi kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Dia ulama besar. Ya, ulama mazhab Hambali yang beraliran salaf. Ya, dia mengisbatkan Allah istiwa alal arsh. Dan segala sifat-sifat Allah tanpa takwil. Itu dia baik. Ya, sejarah dia banyak distortion. Ya. Syekh Rifai, Syekh Badawi, Syekh Al-Husain dan lain-lain. Ini semua tokoh-tokoh sufi. Ya, perbuatan semacam ini adalah syirik sebab tawaf adalah ibadah dan itu tidak boleh dilakukan kecuali tawaf di keliling Kaabah. Allah Taala berfirman, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, iaitu Baitullah. Dia surah Al-Hajj ayat 9. Dia pusing datang meraihkan, memuliakan pemilik kuburan. Ya. Cuba cari. Dalam itu tulis tawaf kubur. Nanti keluarlah kubur tu. Adalah tu keliling, berkasidah, berbagai, bergendam, berkompang, macam-macam lah. Sekarang, macam-macam zikir dia buat. Tersengguk, macam-macam. Ya Allah. Terpekik terlolong di kuburan. Padahal kuburan tu tempat yang sunyi, aman, damai. Betul kan? Datang dia, terpekik terlolong. Bahasa kasarnya kurang ajarnya mereka ini terhadap pemilik kuburan itu. Kuburan itu kata Uthman radhiyallahu an, dia tempat yang sangat sunyi, sepi. Betul kan? Datang kamu buat bising kat situ. Jadi dua tempat tak boleh buat bising. Kat mana? Masjid dan kuburan. Kuburan tu rumah orang mati. Kalau rumah orang hidup kita datang boleh buat bising? Terpekik terlolong dalam rumah orang boleh? Tak boleh. Maka itulah adab. Tengok, masuk rumah orang hidup pun ada adab. Tanggal kasut, masuk. Di kuburan pun tanggal kasut juga. Tapi ramai orang tak melaksanakan sunnah itu. Yang keenam, solat menghadap ke kuburan. Ni. Solat kepada kuburan adalah tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, La tajlisu alal kubur, wa la tusallu ilaiha. Jelas sangat ni hadis Nabi SAW. Tak ada langsung mutasyabihat. Muhkam terus lah. Ya, kita baca, kita faham lah. Janganlah kamu duduk di atas kuburan. Faham? Banyak orang kan pergi hantar jenazah, dia pergi duduk atas birai tu kan. Pergi duduk atas, duduk pula. Isap opor pula tu. Ajaib sungguh pula. Kalau musim politik, ceramah politik di situ. Cerita politik macam-macam, cerita dunia. Tak ada langsung nak muhasabah situ. Ya, nak hormat pada orang meninggal dunia tu. Padahal dia akan mati. Tempat yang paling mengerikan di situ.
Kalau baik di situ, baiklah nanti dia negeri akhirat. Pergi situ boleh lagi seronok-seronok. Tak ada sifat takut langsung dan malu pada Allah. Sampai tahap tu iman hilang. Ya. Dan jangan pula solat menghadap kepada dia. Jelas tak? Jangan solat menghadap ke kuburan. Betul lagi depan tu. Dalam masjid pun ada. Ya. Makam Nabi SAW bukan dalam masjid. Dia di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Betul tak? Tapi tetap dia buat halangan. Ada 3 lapis halangan supaya jangan orang menghadap kepadanya. Mana boleh solat ke sini? Minta doa menghadap ke Nabi SAW pun tak boleh. Ada penjaga. Betul kan? Kalau tak jaga itu alamat. Macam-macam dia buat. Sama orang Melayu. Dia ada tanah ambil bola poket, ada kain, gunting, bawa balik. Macam-macam lah dia buat. Perkuburan bakit tu kena dijaga juga. Penceramah-penceramah duk ingatkan tentang tauhid, minta pada Allah. Betul kan? Itu perkuburan yang terbaik, paling sederhana di atas muka bumi. Ikut sunnah Nabi SAW. Asalnya bukan begitu tau. Sebelum tu macam kubur-kubur lain lah. Ada tembok, ada bangunan besar-besar bagaimana. Bila datang Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, anak keturunan dia berjaya menguasainya, dia bersihkan semuanya. Balik ikut hukum asal Nabi SAW. Memposisikan balik pada sunnah. Tu yang kelompok-kelompok kuburiyun tak setuju. Marah yang amat-amat. Kalau dapat kat dia, naik balik lah. Lagi mewah. Buat daripada emas barangkali. Sebab dia suka bermewah-mewahan kuburan tu. Apa faedah bermewah-mewahan kuburan? Apa faedah? Buat bangunan mahal. Apa faedah? Tak belajar ke? Sekaya apa pun kamu, semiskin apa pun kamu, ketika kamu mati, habis pakaian mewah tu dikeluarkan. Dipakai dengan kain cotton, bukan kain sutera. Duit sejuta boleh beli tau. Kain cotton. Wasiat pada keluarga. Nanti kalau ayah meninggal, tolong beli kain sutera yang termahal. Diimport daripada mana, entah negara pengulau utama sutera dunia. Pakaikan ayah 10 lapis. Boleh tak? Is it allowable or not? No. Letak kain cotton 3 helai. Kain paling murah di atas muka bumi. Nampak? Boleh. Mak pesan. Mak ada banyak emas dulu. Susah. Waktu mak susah. Mak dah kaya. Mak belilah emas untuk nikmat. Nak rasa. Nanti mak kalau mati, tolong pasang emas tu sampai ke siku. Boleh? Left and right. Tak boleh juga. Tiba-tiba kuburan tu dibuat semewah-mewahnya. Masuk akal. Yang buat ni perangai siapa? Asalnya siapa? Orang kafir. Tengok perkuburan orang kafir. Betul kan? Mewah, buat besar, bukan main cantik-cantik, hiasi, berbagai lagi. Sebab tu Allah larang. Jangan ikut orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh, ikut cara orang kafir, maka dia termasuk kelompok. Tapi dilanggar. Dengan pelbagai alasan yang dibuat-buat. Sebab tu Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, ada satu kitab khusus nak membantah kelompok ni. Kaum kuburiyun. Nama dia kitab Kashfus Syubhat. 16 bantahan. Tu kelompok ni sangat tak suka dengan dia. Yalah, dah dia buat. Betul kan? Dia terasa lah. Jadi itu dia datangkan pelbagai alasan syubhat. Padahal Syekh rahimahullah nak bawa balik kepada jalannya Nabi SAW dan para pendahulunya. Para rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Sebab tu kalau ikut logika yang sihat, didaungi dengan Quran, mudah saja kita boleh faham. Kalau kita mati sekaya apa pun, mati pun dalam keadaan fakir. Tak ada mewah, tak ada kaya. Ya, boleh saja kita order keranda yang paling mahal di atas muka bumi. Tak kan? Bila masuk tu, serping papan dia tutup. Buat tengah ataupun yang tepi. Betul kan? Lahat atau syak itu. Letak situ je. Kemudian tutup dengan tanah. Ya, kemudian ditinggikan sedikit. Letak tanda. Cukup dah. Tapi tak melampaui batas. Dia buat berbagai-bagai. Ya, akhirnya jadi sumber kesyirikan. Yang ketujuh. Kita berhenti lah. Dah lebih ya. Ya, panjang umur kita sambung. Melakukan perjalanan menuju ke kuburan. Ini jadi bisnes di zaman sekarang. Dia panggil wisata religi. Meminjam perkataan daripada Indonesia. Siap dekat Sunan Ampel tu dia tulis tau. Wisata religi. Dia bukan reka, saya tengok sendiri. Saya pergi tengok dia buat apa tu kat kuburan Sunan Ampel tu. Banyaklah kubur-kubur lagi. Dan kubur-kubur lain lah. Ya, kat Malaysia pun dah sampai dah. Di sini adalah pihak travel agent buat pengumuman kat masjid. Saya nak buat ni. Ya, wisata untuk pergi ke kuburan-kuburan para wali di Indonesia. Sila daftar nama. Pakej sekian-sekian. Istihar dalam masjid. Bisnes. Itu satu bab lagi. Nampak? Orang pun berbondong-bondong. Tok guru ni, tok guru. Ambil berkat nak pergi. Ya Rabbi. Ya.
Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada semua syubhat-syubhat ini yang sangat membinasakan. Ikutlah ajaran Nabi SAW. Agama dah cukup, sempurna. Nak jaga tauhid ni di zaman ini memerlukan kesungguhan yang dibaringi dengan Quran, hadis. Sebab tu kita kena akrab dengan Quran dan hadis, dan juga para asatizah kita yang mengajar tentang bab ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah selamatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah panjang umur kita akan lanjutkan poin yang ke-7 sampai poin yang ke-9 di bawah tajuk iaitu fenomena kesyirikan ataupun min mazahirish syirki. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.